Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum sahabat-sahabat, di mana sahaja berada. Dia harap pada malam ini sihat-sihat walafiat. Ya, malam ni secara santai-santai saya akan memberi perkongsian berkenaan emas. Okey, diharap apa yang dikongsikan pada malam ni dapat membantu sedikit sahabat-sahabat di luar sana. Tolong share dulu kawan-kawan. Share dulu kawan-kawan. Okey, masuk. Sebelum tu kita share dulu. Sahabat-sahabat, mai share dulu. Kita berkongsi ilmu emas. Pada yang ada sikit-sikit ilmu emas tu boleh berkongsi dengan saya, boleh chat dengan saya, boleh berbincang, boleh bersembang. Ya. Okey, sebelum tu saya nak tahu, tolong respon saya, adakah dengar atau tak dengar? Tolong respon, adakah dengar atau tidak suara saya? Tolong respon, komen. Sebelum memulakan perkongsian, share dulu. Okey. Okey, tolong share. Pada malam ni kita tak nak cakap panjang. Kita buat ringkas dan padat aja. Tak panjang-panjang kalau tak faham pun tak guna. Ini je ni. Sebelum tu, tolong respon. Adakah anda dengar suara saya? Ataupun saya bercakap sorang-sorang? Tolong respon. Chat saya. Okey, boleh chat sama saya. Ya. Testing. Ujian suara 1, 2, 3. Adakah anda dengar suara saya? Okey. Jam menunjukkan 9.35 malam ya. Okey, dalam kita bagi masa dalam 1 minit kot. 9.36 kita start kot. Okey, share dengan kawan-kawan, adik-adik, saudara mara, kakak-kakak, girlfriend, makwa, pakwa, boleh share.
satu perkongsian ilmu. Saya nak mengajar tu tidak, tapi insya-Allah saya nak berkongsi sedikit apa yang ada, kan. Tak kata, tidaklah kata pandai, tapi nak berkongsi. Anda di sana pun boleh juga berinteraksi. Kalau ada ilmu lebih daripada tu, boleh juga berkongsi pendapat atau berkongsi ilmu dengan saya. Tak jadi masalah. Kita santai je malam ni. Okey, untuk malam ni saya akan bersembang berkenaan topik 5 kelebihan emas. Okey, 5 kelebihan emas. Okey, sekarang jam pun 9.36 malam. Kita teruskanlah ya. Okey, sambil-sambil tu boleh share kat kawan-kawan yang mana ada, yang mana tengah tak tahu nak buat apa, tak ada kerja, berbenda nak buat, bolehlah share. Boleh bersembang santai pada malam ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, apa yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah bercerita yang bertajuk berkenaan dengan emas. Tentu tuan-tuan, puan pun dah tahu kan berkenaan emas. Semua orang pernah dengar emas. Terutama wanita lah. Bagi wanita sudah tentu mengenali emas sebab di badan mereka ada, tak ada banyak pun satu cincin, sebentuk cincin atau rantai mesti ada di tangan kan. Kecuali yang tak berminat dengan perhiasan emas lah kan. Okey, sebelum tu nampak tak skrin yang tertera di skrin anda, ada nampak tak? Jelas atau taklah jelas? Kalau tak jelas, kita belajar lagi kot. Sekarang boleh komen. Saya inginkan komen. Wah, Puan Norehan, boleh komen. Dengar tak suara saya, Puan Norehan? Terima kasih Puan Norehan. Antara yang penyokong kuat saya dalam public goal. Boleh komen Puan Norehan? Okey, kita teruskan dulu. Okey, 5 kelebihan emas. Okey. Sebenarnya pendek je, tak banyak pun. Saya nak cerita pasal 5 kelebihan emas ni, ringkas je. Ada 5 je. Yang pertama, emas ni bernilai untuk selama-lamanya. Okey, yang pertama. Untuk yang kedua, harga meningkat dalam jangka masa panjang. Okey, Mas. Yang ketiga, aset mampu milik. Yang keempat, aset mudah alih. Dan yang terakhir, iaitu yang kelima, emas adalah untuk mengelak kebocoran wang dan kalis inflasi. Okey, habis. Itu je lah. Itu je lah kelebihan emas. 5 tadi. Ringkas dan padat. Okey, Okey, Puan Rehan boleh share Puan Rehan. Antara penyokong setia saya. Ya, Puan Rehan boleh respon, boleh chat, boleh komen Puan Rehan. Saya perlukan komen anda. Dengar tak dengar, jelas tak jelas. Okey, yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan ya.
Ya. Okey, kita terus pada topik seterusnya. Okey. Bernilai yang pertama tadi, emas. Emas bernilai untuk selama-lamanya. Saya tidak cakap kosong, saya tidak cakap tipu. Yang ni memang telah terkandung di dalam ayat Al-Quran. Ini antara salah satu ayat dia daripada surah Al-Hajj ayat 23. Yang bermaksud sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara dan pakaian mereka adalah sutera. Surah Al-Hajj ayat 23. Maksudnya di sini emas adalah bernilai untuk selama-lamanya. Emas diguna pakai di dunia dan juga di akhirat. Rugilah kalau kita tak rebut peluang ni, kan? Maknanya di sini kat dunia ni kita guna emas bernilai, ke akhirat pun lagilah bernilai. Emas tu tetap digunakan. Ada juga antara ayat-ayat lain berkenaan emas. Dia ada, kalau tak silap, ada berapa? 18 ke? Tak silap saya. Tapi ada lah. Dia kurang. Dia kurang. Lebih kurang. Okey, ada 8. Emas disebut 8 kali dalam Al-Quran. Okey. Emas dijadikan indah pada pandangan manusia. Itu daripada surah Al-Imran ayat 14. Okey, yang kedua, emas adalah barang tukaran paling bernilai. Surah Al-Imran ayat 91. Yang ketiga, emas sebagai simpanan sebenar. Surah At-Taubah 30 ayat 34. Okey, yang keempat, emas sebagai perhiasan dalam syurga. Surah Al-Kahf ayat 31. Yang kelima, perhiasan bagi orang mukmin. Surah Al-Hajj. Tu yang tadi surah Al-Hajj tadi yang saya sebutkan tadi. Ayat 23. 6. Balasan bagi mereka yang beroleh syurga. Al-Fatir ayat 33. Yang ketujuh, emas lambang dan bukti kekayaan sebenar. Az-Zukhruf. Surah Al-Zukhruf ayat 53. Dan yang ke-8, barang yang berharga buat penghuni syurga. Surah Az-Zukhruf ayat 31. Okey, maksud di sini tuan-puan, emas ni kekal bernilai untuk selama-lamanya. Maksud di sini di dunia dan di akhirat. Rugi kalau kita tak rebut peluang ini tuan-puan. Dengan public gold kita boleh memulakan simpanan emas serendah RM100 tuan-puan. Murah kan? Okey. Okey. Next. Untuk yang kedua tadi, harga emas meningkat dalam jangka masa panjang. Ya. Untuk tempoh jangka masa panjang, harga emas adalah meningkat. Dia kalau kita nak tengok lah dari punya peningkatan harga emas tu setelah kita simpan 3 tahun dan ke atas.
Kalau tuan-puan beli setahun tu jual memang tak nampak lagi lah. Okey. Emas ni untuk jangka panjang, jangka masa panjang. Paling tidak 3 tahun baru nampak dia punya peningkatan harga emas. Okey, dekat graf ni pun kita boleh tengok emas dia ada turun naik, turun naik, turun naik. Tapi dia tak akan turun habis. Dia stabil lah, maintain je. Dia kalau dah turun pun dia akan naik balik. Dia turun, dia naik balik. Okay, untuk long term memang menguntungkan. Okey. Bagi anak-anak muda yang baru lepasan universiti ataupun masih belajar, saya ada seorang customer saya masih belajar tuan-tuan. Masih belajar. Dia disokong oleh ibunya. Ibunya juga adalah customer saya dan ibunya telah mendorongnya untuk menyimpan emas. Baru lagi dia telah menyimpan emas, membuka akaun emas dengan saya dengan membeli 1 gram. Lepas tu pula esoknya tu terus buat 2 dinar tuan-puan. Student tu. Bukan biasa-biasa student. Student boleh, takkan puan-puan yang bekerja tak boleh nak beli emas kan? Student. Mungkinlah duit mak dia ke kan, mungkinlah kan. Mungkin duit mak dia lah. Dia pun baru student, tak ada duit lagi. Tapi atas dorongan ibunya dia membuat simpangan atas nama dia lah. Baru belajar ni. Alhamdulillah. Untuk anak-anak muda memang bagus menyimpan. Start dari sekarang tuan-tuan. Jangan tunggu lagi. Jangka panjang memang berbaloi-baloi. Okay, kita tengok dekat skrin tu, purata kenaikan harga emas. Bayangkan tuan-tuan, daripada 2000 ke 2020. Itu jangka setelah 20 tahun. Purata kenaikan emas adalah 450% dengan kadar inflasi sepanjang 20 tahun adalah 150%. Bayangkan tuan-puan, harga emas pada tahun 2000 segram hanya RM35. Kalau tahu RM35 tahun 2000 saya dah beli emas time tu. Tapi yalah saya pun sebenarnya tuan-puan lambat juga tersedornya, banyak main. Banyak ngulur je. Muda-muda tak ingat dunia je kan. Ada duit joli. Saya tak kata orang lain, saya sendiri. Aduh, kalau daripada muda dia dah berfikir benda macam tu kan. Tahun 2000 RM 35 segram dah beli lah. Kita tengok tahun 2005, 5 tahun je. Daripada 35 segram jadi ke 50 RM RM50. Tahun 2007 naik ke RM 75 segram. Beza 2 tahun. Ni 2007, 2009, 2 tahun. Dari 75 naik 110. Banyak tu. Ni 2009, 2010 130 segram. 2011 naik RM30, 160. Memang peningkatan lah. Maknanya di sini daripada 2000 ke 2020 memang ada peningkatan. Untuk tahun 2020 RM285 segram. Sekarang ni kalau ikut sekarang ni harga untuk gap lah. Kalau untuk gap harga public gold 260 segram tak silap saya lah. Itu untuk harga gap public gold. Harga gap public gold accumulation program gap. Nanti saya cek sekejap tuan-tuan ya.
Ya tuan-puan. Untuk hari ni punya harga segram, harga gap 260. Okey, saya boleh kongsikan sikit ya. Share. Mana tak jumpa? Ni dia. Ni dia tuan-puan. Ini adalah website Public Gold. Kat sini saya kongsi dengan tuan-tuan. Untuk harga gap hari ini, ini adalah harga gap untuk hari ini, iaitu RM 260 tuan-puan, 1 gram. Tuan-tuan tak perlu nak beli segram. Kalau tak ada duit, mulakan dengan RM 100, iaitu 0.3846 gram. Itu untuk hari inilah tuan-puan. Okay, next kita pergi ke seterusnya. Okay, mai lagi share. Satu perkongsian. Mungkin ada yang dah tahu atau mungkin ada yang tak tahulah kan. Cuma saya ni nak berkongsi sama-sama. Kata orang tu, ilmu yang ada sikit-sikit ni kalau dikongsi kan ada manfaatnya. Ilmu yang ada nak simpan buat apa, betul tak? Okay, kita pergi ke yang ketiga. Okay, emas ni aset mampu milik. Ya, sebab apa saya kata mampu milik? Puan-puan cuba bandingkan dengan gambar yang tertera dekat skrin tu. Ada 3 jenis aset. Yang pertama kita tengok rumah. Harga rumah sekarang ni, wow. Mampu nengok. Bukan mampu milik, mampu menengok. Bayangkan tuan-puan, rumah kos rendah, kos sederhana. Sekarang ni dah hampir mencecah. Kalau macam saya ni kat Ipoh ni dah 300k lah. Kalau KL 500k. Kan? Bayangkan tuan-puan. 300k. Kat Ipoh. Apa yang rumah dia sama apa yang rumah yang saya duduk sekarang ni, yang saya duduk sekarang ni. Masa zaman saya beli dulu 80k je. Sekarang 300k. Berbeza, memang berbeza. Okey, nak cerita tadi mengapa aset mampu milik emas ni. Bukan saya kata apa aset mampu emas sebab mampu milik ni, sebab emas tu dengan nilai yang murah kita boleh dapat. Kalau kita nak beli rumah mahal. Kita tengok pada tanah. Tanah pun sekarang ni tuan-puan, kalau kat KL tanah saja 300k. Kalau kat KL, kalau kat Ipoh ni mungkin lah, masihlah dapat lagi tanah lot tu, mungkin lah dalam 100k boleh dapat lagi lah. Kat Ipoh ni tengok kawasan. Kan? Tengok kawasan. Tanah pun mahal. Padahal tanah je pun korek-korek pasir. Apa yang ada? Ada emas dalam tu? Tak ada tuan-puan. Kalau ada emas mungkinlah mahal. Di pasir je. Tengok. Mahal tak mahal harga tanah sekarang ni. Makin hari makin meningkat harga dia. Tu kalau ada plan nak beli tanah tu, belilah cepat-cepat. Akan datang mungkin lagi mahal. Okey. Okey, kita tengok pula yang ketiga. Iaitu simpanan emas. Aset yang mampu milih. Emas ni boleh dibawa ke mana-mana.
Hatta anda pergi ke luar negara pun anda boleh bawa. Rumah boleh bawa ke berjalan pergi luar negara melancong boleh? Tak boleh tuan-puan. Tanah? Tanah lagi bawa tanah lagi tak boleh kan? Emas ni boleh simpan dalam dompet, beg duit, simpan. Kalau kita nak pergi mana-mana pun boleh bawa. Maknanya boleh simpan di dalam dompet. Lagi satu. Public Gold telah menawarkan satu sistem simpanan emas yang dah diberi nama GAP, iaitu Gold Accumulation Program. Dengan hanya serendah RM100, kita dah boleh menyimpan emas, tuan-puan. Ya Allah. Apa lagi, tuan-puan? Serendah 100, tuan-puan. Rugi tak rugi kalau kita tak start menyimpan. Kan? Dengan kita menyimpan tadi, seperti yang saya tunjuk tadi, yang dekat skrin 4 website tadi, bila kita mendaftar jawatan register untuk simpanan emas di Public Gold, automatik kita akan dapat DigiCode. Yang seperti yang saya tunjuk tadi sebelum ni tadi, itulah skrin website Public Gold. Akaun emas kita ada dalam tu. Kita akan membuat pembelian emas secara terus daripada website dengan pembayaran secara online, tak perlu ke branch. Kita gunakan online. Kita nak tebus ke nak jual, semua boleh dalam online je saja, tuan-puan, tak perlu ke branch. Okey, dengan kata lain, memang berbaloi dah, tuan-puan. Saya rasa memang berbaloi. Kalau saya tahu dah dari dulu, saya dah join dah. Saya dah beli emas. Dulu tak beringat. Alhamdulillah, Allah SWT bagi saya kesedaran untuk saya bermula menyimpan emas. Saya baru je mula, tuan-puan. Baru je mula sangat. Baru start tahun 2020. Tahu masih kata orang tu, baby lagi. InsyaAllah saya akan terus istiqamah. Istiqamah menyimpan dan terus istiqamah berkongsi dengan tuan-tuan agar menyimpan emas. Okey. Yang keempat, tuan-puan. Emas ini adalah aset mudah alih. Seperti yang saya cakap tadi, aset mudah alih ni maksud di sini emas ini mudah dibawa ke mana-mana. Sebab dia adalah dalam bentuk kecil, dalam bentuk bar ataupun bentuknya kecil kan. Maknanya dia letak dalam dompet boleh, letak dalam beg boleh. Okey, kita tengok dekat skrin di sini, kita tengok sini. Masa zaman perang Vietnam dulu, iaitu pelarian perang Vietnam 1955 hingga 1975. Nampak? Pelarian di Vietnam, beribu-ribu pelarian daripada Vietnam Selatan telah lari meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka menjual seluruh harga benda seperti rumah, tanah, kebun dan ternakan mereka ke semua ditukarkan dalam bentuk emas. Maksudnya saya tengok, orang Vietnam pun tahu kelebihan emas, tuan-puan. Sampai lah ni orang Vietnam ada lagi. Dekat ni masa zaman ni tahun 1955 hingga 1975 ni, diorang rakyat Vietnam ni lari ke Terengganu. Ada lagi orang Vietnam kat Terengganu ni, Saki-Baki kan. Diorang meniaga, kalau meniaga kain, yang bawa jual-jual kain rumah ke rumah tu. Ni pelarian daripada Vietnam lah. Diorang daripada negara diorang, dia perbungkus demas dia bawa lari ke Malaysia, ke Terengganu.
Lepas tu dengan emas diorang ni depa cairkan. Depa jual buat modal. Korang tengok modal. Buat modal untuk berniaga. Tu yang ada datang rumah ke rumah tu. Pergi kain. Geng-geng demo lah. Okey tuan-tuan. Orang Vietnam dulu-dulu demo pun dah bertindak. Apa lagi kita ni bila nak bertindak, betul tak? Terus bertindak sekarang tuan-puan. Jangan tunggu lama, nanti lama dia diambil orang. Okay. Selingan sikit tuan-puan. Ngantuk pula lagi. Saya. Okey, itu yang keempat. Okey, ringkas je ni, tak banyak. Dah ada 5 je. Kita buat secara ringkas je. Nak tahu lebih detail boleh PM saya ataupun WhatsApp saya di nombor yang tertera di skrin tu tuan-puan. Okey, ada saya letakkan nombor telefon saya kat situ. Okey, yang terakhir tuan-puan. Okey, yang terakhir emas adalah untuk mengelak kebocoran wang ataupun kalis inflasi. Masuk di sini bila kita ada duit, kita tahu nak belanja je, nak keluar duit je, pantang. Baru keluar ambil gaji je, cucuk bank, tengok sebelah ada kedai handset. Wow. Kan? Tengok pula yang terkini punya jenis kan. Mata tu terbeliak je nak beli. Ada duit ni cepat je. Dia macam magnet kan. Cepat je nak belinya. Lagi satu dia kalis inflasi. Kalis inflasi masuk di sini itulah. Kalau dulu duit karipap baru sekupang kan, zaman mak ayah kita dulu kan, zaman nenek kita dulu. Tapi sekarang tuan-tuan tengok sekarang karipap berapa. Kalau kat Ipoh ni 5 kupang boleh dapat sebiji, tapi kat tempat lain ada yang dah RM1 ada kan. Bayangkan tuan-tuan, saiz yang sama, harga yang berbeza. Nampak lah situ kalau dia punya peningkatan harga tu kan. Tuan-tuan sendiri fikirkanlah kan. Tapi tidak pada emas. Emas makin lama makin meningkat. Kalau duit makin lama makin rendah. Harga yang benda yang sama tapi kita terpaksa membayar lebih disebabkan inflasi. Okey, kita tengok kesan inflasi. Okey, sebelum ni kita boleh tengok dekat Zimbabwe, ada Zimbabwe berlakunya inflasi, maknanya duit diorang tak ada nilai. Duit terlampau banyak. Barang terlampau mahal, duit sampai yalah terlampau banyak. Tak tahu nak buat ni berterbangannya duitnya. Okey, kita tengok gambar sebelah tu. Tengok tahun 1998 50 penuh bakul troli tu. Kita pergi pasar raya Maidin, Tesco kan. Kalau tahun 1998 RM50 tu boleh penuh. Kita tengok pula pada tahun 2005 dah kurang sikit kan. Okeylah lagi kan. Okey. Kita tengok 2012 50 boleh berapa barang? Boleh 2-3 barang je. Dah RM50. Allahuakbar. Memang inflasi jauh betul bezanya duit. Dia tak seperti macam emas tuan-puan. Percayalah cakap saya. Dengan emas makin lama makin ada harga. Duit makin lama, kalau kita simpan duit makin lama makin menurun. Okey.
Macam mana? Okey, menjana pendapatan kedua. Macam mana dikatakan menjana pendapatan kedua? Maksud di sini dengan kita menyimpan emas, kita boleh menjana pendapatan kedua. Maksud dia, maknanya dengan emas kita boleh buat duit. Okey, ini ada benda yang menarik kita dikongsi dengan public gold. Kalau anda join public gold atau membeli emas dengan public gold, selain membeli emas, anda juga boleh membuat menjadikan emas itu income tuan-puan. Maksud di sini kita menjual emas atau dan juga menggalakkan orang membeli emas. Okey. Bagaimana? Macam mana? Okey, boleh PM saya kalau nak tahu bagaimana. Bagaimana? Okey. Tuan-puan, buat keputusan bijak dari sekarang. Saya hanya boleh berkongsi keputusan di tangan anda. Tambah sekarang ni zaman COVID macam-macam kan, ramai orang stres, ramai dia tak ada duit, macam-macam kena buang kerja. Saya akui memang sekarang ni memang ramai, banyak disebabkan COVID ramai yang terkesan. Saya faham benda-benda gitu. Saya sendiri pun tak terkesan juga, bukan kata tak terkesan kan. Tapi Alhamdulillah, pelan-pelan kaya kan. InsyaAllah ada sinar di sebaliknya. Kita berserah pada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha berkuasa. Setiap kejadian yang apa berlaku di muka bumi ini ada hikmah di sebaliknya. Setiap ketentuan Allah tu adalah yang terbaik untuk umat dia. Okey tuan-puan, buat keputusan bijak. Nak memulakan emas, cepat-cepatlah PM saya. Okey, pilih kehidupan yang baik tuan-puan. Pendapatan aktif, pendapatan pasif. Elakkan kebocoran wang, macam dalam timba tu kan. Isi air penuh-penuh, keluar. Ni keluar ni macam kita pergi shopping, pergi mana, jalan, beli barang. Tu duit keluar lah tu, air tu. Okay. Ni tuan-puan. Dengan public gold, tuan-puan boleh menyimpan emas dan juga tuan-puan boleh membuat pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Okey. Okey, untuk setakat ini daripada saya. Okey, ada apa-apa persoalan ataupun cadangan untuk dikongsi, boleh PM saya, ataupun boleh membuat pertanyaan sekarang. Komen buat je. InsyaAllah saya cuba memberi jawapan yang terbaik. Kalau saya tak dapat menjawab, insya-Allah kita tanya yang lebih master. Saya ni tidaklah master. Saya ni cuma cak ayam, tapi sikit-sikit insya-Allah saya boleh bantu tuan-puan. Yang mana berminat, yang mana berminat boleh PM saya secepat mungkin. Di nombor talian yang seperti yang tertera di skrin, 01954800765. Jangan malu dan segan tuan-puan. Kalau anda tak ditindak sekarang, bila lagi? Saya hanya menyampaikan, berkongsi, tapi keputusan di tangan anda. Okey, kalau tak ada persoalan, saya rasa cukup setakat ni kot. Jam pun dah menunjukkan pukul 10 malam. Besok pun nak kena bangun awal. Besok nak sekolah. Kena bangun awal. Besok dah mula start sekolah. Kena sekolah. Okey.
Okey, sehingga berjumpa lagi pada lain hari insya-Allah. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah. Yang buruk itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.